1 Syawal tahun 8 Hijrah itu dapat berita orang-orang Hawazin telah turun dari bukit-bukit sekitar Taif dan sebagainya itu menuju ke Mekah untuk membantu saudara-saudara Quraisy mereka kembali berkuasa di Mekah. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah menuju ke Hunain. Sebabnya di ketika Allah menyerahkan Makkah kepada Rasulnya dan setelah kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah bertukar menjadi orang yang menyebelahi baginda, maka marahlah para pembesar Hawazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terlebih dahulu yang berbahagia Puan Hajah Salwa selaku Ketua Muslimat dan juga Muslimin dan Muslimat. Haji Kamarudin ada ini selaku Muslimin. InsyaAllah. Jadi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana setelah sekian lama kita dapat meneruskan kuliah secara bersemuka Jadi oleh kerana saya juga live pada masa ni, saya kena terangkanlah kenapa saya buka muka ni, sebab dewan ni luas. Kepada mereka yang tak pernah sampai ke Dewan Fatimatul Zahra ni, dewan ni luas tak boleh nanti saya kena saman SOP pula kan. Jadi pada saya lah sebagai rakyat biasa, kita menjaga maslahat bersama, itulah yang letak yang itu. Jadi saya nak jawab pasal vaksin ke anti vaksin ini, saya dah divaksin lah selaku kaki tangan awam itu memang sudah divaksin wajib dan saya pun tak menentang, saya terbuka saja anak-anak saya pun vaksin dari kecil. Yang saya ingat kita sama je kot, imunisasi anak-anak ni ada yang lengkap tak lengkap, betul tak? Tapi kita tak anti, cumanya tak lengkap tu kerana kelalaian kita dan sebagainya. Jadi cuma dalam hal ini saya tak nak berdebat, berdialog, berpolemik dengan mereka yang anti vaksin sebab saya tidak ada kepakaran dalam ilmu itu. Cuma dari sudut meletakkan diri dalam maslahah dan juga mengelakkan mudarat itu, sebagai rakyat biasa pada saya kita utamakan maslahat itulah. Jadi contohnya saya sebagai guru agama secara bebas, secara sambilan, dan nak kata sambilan tak sambilan juga kadang-kadang kan, sebab hampir setiap malam berkuliah je. Jadi kalaulah saya tak boleh menyampaikan kuliah kerana semata-mata kedegilan saya tak nak terima vaksin, itu juga satu kerugian untuk saya dan satu kerugian juga untuk ummah kan. Saya pandang begitulah. Jadi sebab itu pada saya tidak ada pun bukti dan dalil mengatakan vaksin itu mudaratnya, maka why not saya ambil lah. Tapi kalau mereka tak nak ambil, saya tak nak kontra dengan mereka kan. Bagi mereka yang macam contohnya dia ada pengetahuan dalam bidang perubatan, tak seperti doktor, dia boleh kontra direct, tak apa sebab dia ada ilmu tentang itu. Saya tak ada. So pada saya tak nak berlawan. Gitulah kan. Jadi pandang pada soal maslahah kita bersama insya-Allah. Sebenarnya berceramah ni tuan-tuan berkuliah lah. Saya tak suka istilah ceramah, saya suka istilah berkuliah. Sebab itu saya lebih menggunakan kitab. Bila kita duduk di rumah je, tak berkuliah langsung, hatta dengan secara online pun tak berkuliah, jangan ingat kita boleh dengan mudah saja untuk memberikan ulasan ke apa. Walhal ilmu tu memang ilmu yang kita sudah masak sebenarnya kan. Ini terjadi pada saya setelah 2 tahun tak bagi kursus haji kan. 2 tahun tak bagi kursus haji, bila orang tanya on the spot live pula pasal dam, saya lekat tu, saya terlekat, tak boleh nak record balik. Sudah, walhal benda tu masak je, umpama kata cair di bibir je kan. Maknanya saya boleh kira on the spot tanpa guna kertas pun berkenaan dengan dam seseorang tu tadi tu kan. Bahkan saya selama ni pun dikenali sebagai guru haji yang paling tak kena dam. Orang tanya saya paling tak kena dam kan. Orang kata, "Pasal apa tanya ustaz?"
Tak kena je. Orang tanya ustaz lain, asyik kena je. Sebab saya suka berjimat, saya katakan. Sebenarnya ada dia punya perbahasan-perbahasan yang dalam, yang sebalik-sebalik tu. Nak ceritanya dam ni bukan denda. Bukan macam AES kan. Saya ada 3 AES yang belum dibayar kan. Yang mana ketiga-tiga itu lengkap gambar. Satu tu pakai spek hitam lagi. Tak boleh dah, anda kena bayar kan. Tapi tidak begitu dalam dam ni. Sebab dam tu bukan denda tuan-tuan kan. Jadi sebab itulah bila orang tanya, okey cerita satu persatu, kita boleh kira dalam otak ya. Kan, kira tanpa tulis semua. Okey, awak kena macam ni. Tapi bila 2 tahun tak kursus haji, dia jadi lekat balik. Dia jadi macam baru belajar semula tuan-tuan. Di situ satu kerugian. Bagi orang yang sayangkan ilmu, satu kerugian. Bukan soal sampul. Tak main sampul dalam ni. Mainlah ni online banking lah kan. Tak ada dah kan. Soalnya sekarang ni, bila kita sudah contoh kursus haji, rekod lah. Dalam seminggu, Sabtu Ahad, saya cover sampai 6 kursus haji. Tuan-tuan. Sampai malam. Ada lagi orang minta buat kursus haji. Tak apa. Saya sanggup tak mengajar sirah benda lain. Kursus haji je. Tapi bila 2 tahun tinggal, 2 tahun tak ada haji, ya, maknanya ni tak ada haji ni bagi rakyat Malaysia ni, dengan saya pun ilmu kena baca balik tuan-tuan. Bagi saya itu satu kerugian kan. Jadi tiba-tiba dalam kes ini yang khilaf pula, kita pula nak bertegak, tak nak kan, saya tak terima vaksin. Cuba tengok pada masalah itu. Ilmu ni kalau tidak didada di mana? Di kitab dia boleh hancur bila-bila masa. Ya? Andai-andai boleh habiskan satu kitab itu dalam masa 1 hari je. Sedangkan kita nak hadam kitab itu ya, bertahun masanya, bertalaqi dan sebagainya untuk letak di sini kan. Ataupun istilahnya al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Itu peribahasa Arabnya. Ilmu itu di hati, sudur, bukan fis sutur, bukan di kertas-kertas ini. Tapi nak bawa mari daripada sutur ke sudur ni berapa lama? Saya nak hadam kitab Idah fi Manasikil Haji wal Umrah oleh Imam An-Nawawi. Berapa tahun saya habiskan kitab itu, bertalaqi dengan beberapa orang guru. Berapa tahun, tuan-tuan? Tiba-tiba oleh kerana kita tak guna 2 tahun, dia seakan-akan pergi begitu saja. Jadi masalah di sini. Dia kena pandang biar dalam lah ya. Jadi sebab itu beri kerjasama lah dalam hal ini ya. Tak usah berbahas berdebat lah insyaAllah. Okay. Jadi pada pagi ini kita menyambung kuliah fiqh sirah kita, muka surat 599 jilid 3 ya, Ghazwah Hunain. Jadi Ghazwah ataupun Fathu Makkah itu panjang. Memang proses Fathu Makkah ini banyak perbahasannya dan juga hukum hakam yang terbit daripada peristiwa tersebut. Dan kalau kita guna kitab fiqh sirah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia memang pakar fiqh, pakar syariah, pakar perundangan ataupun pakar ahkam. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, setiap peristiwa tadi itu dikupas berdasarkan hukum hakam yang terbit daripada peristiwa tersebut. Dia kena tengoklah ya. Sirah itu sirah juga, tapi yang mengolahnya itu siapa? Mengolah itu pakar dalam bidang perundangan Islam. Maka sebab itu perbahasan hukum hakam itu banyak, dan saya suka baca kitab ini. Berkali-kali saya baca, berkali-kali kita ada peningkatan kefahaman, walhal tulisannya itu sama, itu saja kan. Dan nanti kalau kita jumpa dengan, InsyaAllah selepas habis kitab ni, kita nak baca kitab Fiqh Sirah juga, tapi oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang yang sezaman dengan beliau juga, dengan penulis kitab ini, juga seorang pakar ahkam, pakar hukum hakam ya. Jadi di situ kita dapat pengembangan ilmu dalam perundangan Islam ini dengan lebih meluas insyaAllah ya. Baik, Ghazwah Hunain berlaku pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah, iaitu sebaik sahaja selesai pembukaan kota Mekah. Maka pada 1 Syawal, mengikut pandangan setengah ulama sirah, 1 Syawal tahun 8 Hijrah itu dapat berita orang-orang Hawazin ya, telah turun dari bukit-bukit sekitar Taif dan sebagainya itu menuju ke Mekah untuk membantu saudara-saudara Quraisy mereka kembali berkuasa di Mekah. Itulah sebabnya Nabi SAW keluar dari Mekah menuju ke Hunain ya.
Sebabnya, di ketika Allah menyerahkan Makkah kepada Rasulnya dan setelah kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah bertukar menjadi orang yang menyebelahi baginda, maka marahlah para pembesar Hawazin. Jadi orang Hawazin yang orang mana? Senang cerita orang area Taif tu. Sebab itulah kita pergi sangat ke Taif dalam dalam perjalanan umrah kita, sebab semua tu ada kesan sejarahnya. Dan orang Taif ini terkenal dengan keras kepalanya tu, tuan-tuan. Pelik. Ya, sepatutnya orang yang hidup di kawasan peranginan begitulah, ya kan, sejuk, orangnya jadi lemah lembut berbanding dengan orang yang hidup di padang pasir ni tadi yang kerah, itu kerah kepala. Lepas tu tak, rupanya orang Taif lagi kerah daripada orang Mekah apa sebenarnya. Tapi mereka juga selepas memeluk Islam menjadi pejuang-pejuang Islam yang kental, tuan-tuan, ya. Maka marahlah para pembesar Hawazin dan para pembesar Saqif. Saqif adalah Bani yang menguasai Taif, kepada Rasulullah SAW dan juga mukminin radhiyallahu anhum lantaran kemenangan yang telah dikurniakan oleh Allah dengan tertawanya Makkah. Mereka pun mengumpulkan pasukan yang besar diketuai oleh Malik ibnu Auf, ketua kabilah Hawazin, dan setiap anggota pasukan raksasa itu diarahkan membawa bersama harta benda dan anak isteri mereka. Kiranya perjuangan ini perjuangan mati dan hidup. Kan? Kalau kalah dengan anak isteri tertawan ataupun mati dalam peperangan itu, harta benda juga hilang semuanya. Ini memang kata orang membakar jambatan di belakang dah. tak boleh balik dah. Angkatan perang itu bergerak menuju ke Autas, satu tempat di antara Makkah dan Taif, dan berhenti di situ. Arahan supaya membawa semua harta benda dan anak isteri itu adalah supaya tidak ada yang cuba lari mempertahankan keluarga, harta dan anak isteri, dengan tujuan menyerang Rasulullah SAW. Maka keluarlah Rasulullah SAW menuju kepada mereka bersama angkatan pejuangnya seramai 12,000 orang. 10,000 dari Madinah dan 2,000 dari Mekah. Yang 2,000 ni tak boleh nak harap, sebab mereka baru masuk Islam 2 minggu baru, kan. Dan mereka inilah nanti dalam satu peristiwa mengelilingi Rasulullah SAW. Kononnya pejuang yang paling hampir dengan Rasulullah, dan mereka ni anak beranak Quraisy semuanya. Tapi sekali suku Hawazin ini menyerang secara mengejut, mereka lari lintang pukang, kan. Sedangkan Rasulullah bila bila melihat orang Hawazin serang, Rasulullah menuju ke depan. Rupa-rupanya Rasulullah hanya keseorangan menuju ke depan, dan yang keliling-keliling anak beranak yang baru masuk Islam semua pakat lari. Muncullah pada masa itu Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara dia ada. Ya. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dan juga tak silap saya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ada 2 orang yang Abbas pun tak berapa nak ingat siapa yang tolong pada masa tu, sebab dalam keadaan terkejut. Cuma Abbas kata apa? Aku sempat menyambar pinggang Rasulullah SAW, peluk pinggang dia supaya dia tidak melaju ke depan. Itu ada dalam beberapa hadis yang kita kena kumpul lah untuk melihat senario peperangan tadi. Jadi tuan-tuan, itulah peperangan Hawazin, peperangan Hunain, menentang suku Hawazin dengan 12,000 orang tentera. Baik, Abdullah ibni Hadrad al-Aslami dikirimkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam angkatan musyrikin yang akan ditentang. Beliau tinggal bersama mereka untuk mendapatkan maklumat, kemudian pulang membawa laporan kepada Rasulullah SAW. Diberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah siapa? Anak kepada Umayyah bin Khalaf, iaitu bekas toke kepada Bilal bin Rabah. Jadi ayah dia Umayyah, bapa saudara dia Ubay, sama-sama menyeksa Bilal, dan termasuk dia Safwan pun. Jadi Safwan ini dia semasa Ikrimah bin Abi Jahal berkata dia nak lawan Rasulullah masuk Mekah ni, dia nak lawan. Safwan pada masa tu dia lebih fikir soal keselamatan diri, dia tak nak lawan. Dia tak nak lawan, jadi dia tidak kontra dengan Rasulullah SAW, tapi punya liat nak masuk Islam. Jadi Rasulullah kata, aku bagi tempoh orang Mekah ni setahun untuk memeluk Islam. Setahun. Jadi tahun depan aku datang lagi, ataupun mesti dapat berita semua dah memeluk Islam. Maka siapa tak memeluk Islam selepas ini terpaksa keluar dari Mekah. Jadi dia boleh ambil kesempatan. Ini pelik, kan. Dia boleh ambil kesempatan untuk
tidak memeluk Islam dalam tempoh setahun, tuan-tuan. Sehinggalah tahun depan, tahun 9 Hijrah, apabila umat Islam nak bertanya Rasulullah SAW, tak pergi haji ke tahun ni ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, aku tak akan pergi haji selagi orang Mekah tak Islam semuanya. Jadi bila berita ni sampai kepada Safwan, maka Safwan barulah mengisytiharkan pengislaman dia. Bayangkan. Ya. Inilah hidayah ini tadi adalah satu perkiraan yang kita tak boleh jangka, ya. Hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, kita tak boleh jangka siapa yang akan terima, siapa yang akan tolak hidayah dan sebagainya, kan. Jadi sekarang ni jangan saya sengaja berikan dia punya biodata awal supaya tuan-tuan perempuan bila baca kronologi kisah ni tidak akan rasa macam tadi kata kafir ni, kafir sampai bila dia memang Safwan sepanjang setahun tu tak memeluk Islam lagi, belum lagi, ya. Tapi bantu Rasulullah, dia bantu. Jenis fikir soal untung rugi dia. Okey. Lalu Rasulullah SAW memberitahu kepadanya meminta baju-baju besi dan senjata-senjata. Safwan bertanya, adakah secara rampas wahai Muhammad? Jawab baginda, tidak, malah secara pinjam. Dia tanya tu, ni kira rampas ke ni? Kira berkuasa sebab engkau sekarang dah menguasai Mekah, kan? Dijaminkan benda-benda ini selamat hingga kami pulangkan semuanya kepadamu. Maka diberi oleh Safwan 100 baju besi rantai dan alat-alat senjata yang cukup. Baju besi dia ada berbagai-bagai fashion, ya. Ada berbagai-bagai edisi lah, tak panggil fashion. Ada yang jenis rantai, yang itu ringan sikit. Ada yang jenis besi sekeping, yang itu memang berat. Dalam perang Uhud, Nabi SAW memakai 2 lapis baju besi yang jenis besi sekeping tu. Itu yang jadi berat, nak bergerak, nak panjat bukit tu berat. Lalu Talhah bin Ubaidillah, dia membongkokkan diri dia, menjadikan diri dia tangga untuk Rasulullah panjat naik ke bukit Uhud. Maka dengan jasa memberikan belakangnya dipijak oleh Rasulullah itu, kata Rasulullah, aujabat Talhah, aujabat Talhah, wajiblah Talhah. Wajib apa? Wajib masuk syurga. Kan? Bayangkan, ya, hidup pada zaman itu mudah masuk syurga. Bagi belakang sikit je, kan, dapat masuk syurga. Tapi ingatlah, bagi belakang masa mana? Masa perang Uhud, kan, nyawa di hujung pedang. Jadi 100 baju besi jenis rantai, jenis yang selesa lah, ringan gitu sikit banding dengan besi sekeping tadi, dan alat-alat senjata yang mencukupi. Keberangkatan Rasulullah SAW bersama tenteranya diketahui oleh Malik bin Auf. Lalu beliau mengerahkan bala tenteranya bersedia dan bersembunyi di tempat-tempat sulit di Wadi Hunain. Mana ni Wadi Hunain ni? Kat mana agak-agaknya? Area mana? Tuan-tuan dan perempuan pernah lalu? Pernah lalu? Kalau pergi umrah, berapa orang dah pergi Taif? Angkat tangan. Hampir separuh dah pergi Taif. Ya, dari Ji'ranah ke Taif tu. Kita sebenarnya nak pergi Taif akan lalu Ji'ranah, cuma kita tak lalu tu sebabnya dia ada lencongan dia. Sebenarnya arah tu dah. Sebab tu bila kita balik dari Taif tadi tu, tiba-tiba nampak Ji'ranah ya Ustaz. Ya memang tak dilalu dah, kan. Cuma tak pergi ke masjid tu je. Masjid tu je. Hunain ni tuan-tuan dan puan-puan, ada dia punya signboard besar. Tak perasan sebab tidur. Sebab tidur, kan. Tak apa, tak ada masalah, ya. Ini tugas mutawif lah. Ya, kalau saya memang bercerita je. Ini Hunain ni, inilah tapak tempat peperangan begini-begini, tengok belakang senyap. Aku tidur jugalah. Kita tidur juga. Ya, sama juga Marra Zahran. Berapa banyak kita jumpa Marra Zahran dalam kitab sirah, kan. Tapi tuan-tuan perempuan yang pergi umrah setahun dua kali setahun sekali, setahun 2 kali ni, tanyalah mana Marra Zahran. Tak pernah lah Ustaz. Dekat nak masuk Mekah tu dari Madinah, memang jumpa Marra Zahran, tulis kat situ. Ya. Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad pun ada dia punya signboard. Kan, Hamra'ul Asad tu apa dia? Lebih kurang 5 batu daripada 5 batu dari Zulhulaifah. Turun Zulhulaifah 5 batu, jumpalah Hamra'ul Asad. Saya suka buka Google Map, kan. Dia tulis kat situ Hamra'ul Asad. Kita pun tengok ada dah signboard dah. Ada. Hamra'ul Asad ini adalah
tempat Rasulullah motivate balik semangat tentera-tentera Uhud yang tercedera teruk dalam perang Uhud tu. Jadi setelah balik dari Uhud, Rasulullah SAW mengerahkan supaya tentera-tentera Uhud yang masih boleh bangun. Tak boleh bangun tak apa, bangun. Kita akan ke Hamra'ul Asad untuk mengejar saki-baki tentera Quraisy yang bersumpah tidak akan balik selagi Muhammad tak mati, selagi Islam tidak lenyap di Madinah itu. Jadi adalah beberapa kerat yang memang tunggu di Hamra'ul Asad. Tapi taklah sampai dengan 3,000 pejuang yang datang tu, tak adalah sampai semuanya sekali. Mungkin saya ingat dalam 400-500 gitu je, kan? Sikit sangat je. Antaranya Abu Sufyan tunggu kat situ. Maka Rasulullah kata semua tentera Uhud yang masih boleh bangun. Bawa 2 obor seorang. Ataupun lebih pada tu, tak apa. Jadi perjalanan dari Zulhulaifah menuju ke Hamra'ul Asad itu makan malam juga, tuan-tuan. Makan semalaman juga. Jadi Nabi kata setiap orang pasang 2 obor. Bawa 2 kiri kanan. Jadi kecoh lah. Bila nampak 2 jadi 1,000 anggaran lah. Saya anggarankan dah 700, mati 70 lebih kan. Jadi cedera katalah dalam 100. Maknanya dalam 500 lebih lah yang masih boleh bangun. Bawa 2 obor jadi ganda. Psikologi kan. Yang ini yang Tuan Perak belajar masa dulu di Melaka tu kan. Jadi sepanjang jalan tu Tuan Perak suruh pasang obor ataupun jamu kan. Ramailah tenteranya. Jadi sampai ke telinga Abu Sufyan oleh orang-orang Badui yang ada di sekitar itu. Dia kata, aku tak pernah tengok lagi perbarisan tentera sepanjang itu, seramai itu. Baik kamu baliklah. Maka Abu Sufyan balik. Maka Nabi berkhemah di Hamra'ul Asad 3 hari 3 malam, baru Nabi balik. Jadi bila balik tadi, tentera-tentera Islam yang sudah cedera ni tadi mendapat motivasi dan semangat baru. Itu cara Nabi membina psikologi, motivasi tentera-tentera Uhud yang memang patah getah habis pada masa itu, tuan-tuan. Itu pun ada dia punya signboard. Moralnya apa dia? Kalau pergi umrah kali ni, silalah celik mata, tengoklah signboard kan. Tengoklah signboard, itu dia. Okey. Maka sampailah angkatan muslimin di Wadi Hunain pada hampir waktu pagi. Alangkah terkejutnya mereka kerana dengan mengejut diserbu oleh pihak musuh yang tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian mereka di celah-celah bukit dan wadi, menyebabkan lari kuda-kuda tunggangan dan bertempiaranlah orangnya berundur dengan tidak menghiraukan antara satu sama lain. Maka berpalinglah Nabi SAW ke arah kanannya di laungnya. Datanglah kepada saya, wahai hamba-hamba Allah. Saya benar-benar seorang Nabi. Saya anak Abdul Muttalib. Makna cuculah, anak tu keturunan maksudnya. Muslim meriwayatkan daripada Abbas, katanya, saya ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Hunain, saya dan Abu Sufyan ibnul Harith ibnul Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ibnul Harith bin Abdul Muttalib. Al Harith bin Abdul Muttalib anak sulung Abdul Muttalib. Jadi anak kepada Al Harith namanya Abu Sufyan, antara orang terawal memeluk Islam dan berhijrah bersama-sama Nabi SAW ke Madinah, dan jadi dialah dengan bapa saudara dia iaitu Abbas bin Abdul Muttalib menjadi bodyguard Nabi ya. Tidak berpisah daripada baginda, ia menunggang seekor bagal putih. Tatkala berhadapan muslimin yang kufar, muslimin dengan kufar, surut lari ke belakang orang-orang muslimin, baginda pula tukar pun jadi pula. Baginda pula memecut bagalnya mara ke hadapan pihak kufar. Itu baru betul. Jadi Nabi pecut, dia orang apa dia? Nabi pecut, dia orang kecut. Gitu. Jadi dia orang ni sebab apa? Orang baru semuanya, yang baru 2,000 orang yang baru memeluk Islam ni. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang Ansar marah. Bukan marah lah, maknanya membetulkan semula identiti mereka yang tersebar selepas itu, bahawa dalam perang Hunain, oleh kerana takut kepada tentera-tentera Hunain yang begitu lasak ya, maka umat Islam lari lintang pukang. Ini yang mereka backup, mereka bela balik. Abbas pun cerita balik bahawa kami tak pernah tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma yang berundur tadi tu adalah
sanak saudara Rasulullah SAW, Quraisy yang baru memeluk Islam, yang pada masa itu berada hampir dengan Rasulullah, maka mereka bila diserbu begitu berundur ke belakang. Jadi tentera-tentera Ansar dan juga tentera-tentera Madinah yang 10,000 orang yang memang bersama-sama Rasulullah membuka kota Mekah itu berada agak jauh. Jadi bila mereka tahu keadaannya bahawa Rasulullah memang berada di depan dan seakan akan terkepung, maka tentera ini serta-merta membalas balik pukulan tentera-tentera Hawazin. Itu kisah yang diperdebatkan dalam sirah sebenarnya, tuan-tuan ya. Jadi jangan ingat dalam sirah ni tak ada polemik, ada ada polemik juga kan, sebab ya maklumlah berita kan, pemberitaan ni sampai macam mana. Masa tu tak ada WhatsApp, kalau ada WhatsApp lagi teruk. Lagi teruk difitnahnya bahawa orang Islam pun lari pada suku Hawazin ni. Tak, bukan lari. Clashnya kerana tentera baru ni duduk dekat Rasulullah. Maklumlah Muhammad kita kan masa tu. Jadi mereka ini yang berundur. Kalau tentera regular yang dari Madinah tu, mereka sudah tak fikir soal dunia lagi. Mereka fikir soal syahid semata-mata. Itu dia. Seronok baca perbahasan sirah ni sebenarnya. Okey. Kata Abbas lagi, saya menahan Rasulullah SAW supaya tidak terburu-buru dengan memegang kekang bagalnya. Abu Sufyan memegang pelananya. Dan ada juga riwayat mengatakan Abbas memegang perut Rasulullah SAW ataupun pinggang Rasulullah tadi itu. Maka kata Rasulullah SAW di waktu itu, panggil orang-orang Samrah, orang-orang yang berbai'ah Ridwan dalam masa perjanjian Hudaibiyah. Yang ini yang disebut dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aidihim, 1,500 orang. Jadi Nabi nak orang ni duduk dekat dia, paling dia percayai. Panggil orang-orang Samrah, digelar sebagai orang Samrah ni tadi. Samrah ni kalau ikutkan segi bahasanya hitam manis. Tu yang ada lagu qasidah ya Samrah tu kan. Tu dia. Tapi saya pun tak pasti kenapa digelar orang-orang yang telah berbai'ah dengan Rasulullah ini sebagai orang-orang Samrah ya. Maka saya pun kata Abbas melaung dengan sekuat suara, wahai orang-orang Samrah, demi Allah mereka bergegas berpatah balik bila mendengar suara saya, seolah-olah lembu mendengar suara anaknya, dan mereka datang sambil menjawab labbaik labbaik ya. Segera kami datang dan terus menghadapi pihak musuh. Kemudian saya melaung lagi, wahai Ansar ya. Baginda pun juga meninjau ke arah pertempuran itu sambil berkata, sekarang tiba masanya pertempuran hebat. Jadi Rasulullah sempat mengumpul orang-orang sekeliling dia yang paling hampir tak lain tak bukan iaitu golongan Ahlus Samrah tadi dan juga Ansari. Barulah mereka ini kemas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebab itulah kalau kain kita panjangnya sejengkal, tak usahlah kan menduga laut yang dalam kan. Jadi moral of the story-nya, apabila orang-orang Mekah ini tadi sepertinya tak sangka Nabi Muhammad SAW akan dapat mengambil alih Mekah. Jadi anak beranak lama yang duduk yalah selama dia duduk kutuk, duduk berlawan, duduk berperang kan, tiba-tiba Nabi Muhammad menguasai mereka pada masa itu. Jadi mereka lah yang menghampiri dan mendekati Rasulullah. 2,000 orang ni duduk sekeliling. Muhammad kita ni, hak ni pula anak mak kita, hak ni pula abang mak kita, ni adik mak kita sekali kena 1,000 lari di tapukan kan. Biarlah mereka yang sudah berkemahiran dan berkepakaran duduk menjaga Rasulullah SAW pada masa itu. Dan ternyata Nabi mahu orang-orang Samrah ataupun ahlul bai'ah dan juga Ansar duduk bersama-sama baginda. Barulah selesa baginda meneruskan perjuangan ya. Jadi 10,000 tentera yang masuk membuka kota Mekah bersama-sama Rasulullah SAW itu pun juga bukanlah golongan yang regular bersama-sama Rasulullah. Itu saya terlupa nak beritahu ya, iaitu 10,000 tu sebenarnya termasuk daripada kabilah-kabilah Badui yang berselerak di sebenarnya tanah Arab tu, yang mana mereka ni dihubungi secara senyap-senyap. Dari Madinah keluar sikit, turun sikit ke bawah, kontak dia orang, jom kita pergi dan sebagainya. Rasulullah pergi, kita pergi. Jadi maknanya di situ dari sudut kepakaran dan juga kekentalan jiwa perjuangan itu pun tidaklah sehebat Ahlus Samrah dan juga Ansariyun ini. Okey. Sekarang tibalah masa pertempuran sebenar ataupun pertempuran hebat. Kemudian dipungut oleh Rasulullah SAW beberapa ketul anak batu, lalu dilontarkannya ke muka orang-orang kafir. Katanya, tewaslah kamu demi Tuhan Muhammad. Jadi ingat ya,
lempar tadi tu bukan Nabi lempar kata apa, berapa ketul, berapa biji berapa orang kafir Hunain saja yang dapat, kan? Ingat ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, kan? Ketika kamu baling tadi tu bukan kamu yang membalingnya tapi Allah yang membalingnya. Samalah seperti perang Uhud, perang Badar, Nabi ambil segenggam pasir, Nabi sebut benda yang sama juga, lalu Nabi lemparkan pasir tadi. Tak ada seorang pun orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1,000 orang yang masuk dalam perang Badar itu yang tak terkena pasir mata mereka daripada pasir Rasulullah SAW. Logik tak logik? Tak boleh kira logik hak ni. Sebab hak ni wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, tu dia. Tidak, bukan kamu yang membaling tu, meramai tu tadi tu, ya. Sebaliknya Allah yang ramai ataupun Allah yang baling, dan sampai tadi pun Allah yang sampaikan. Samalah kesnya dengan batu ini. Dengan yang demikian, Allah telah mencampakkan rasa takut ke dalam hati para musyrikin. Mereka pun terus berundur lari melepaskan diri masing-masing, dikejar oleh pihak muslimin sambil membunuh dan menawan mereka. Setiap askar muslim masing-masing dapat membawa tawanan ke hadapan Rasulullah SAW. Dalam ghazwah inilah Rasulullah mengisytiharkan, maksudnya barang siapa membunuh seorang musuh dan ada kenyataannya, mana ada buktinya, maka barang-barang yang ada pada musuh yang dibunuh itu adalah menjadi kepunyaannya. Yang ini Nabi bagi Nabi bagi pengecualian. Tak perlu kumpul seperti mana perang-perang sebelumnya. Tak perlu kumpul seperti perang-perang sebelumnya. Siapa dapat ada bukti, maka apa yang ada dekat badan kawan tu adalah milik dia. Nabi kata gitu. Kenapa Nabi menyimpang daripada prinsip asal? Kali ini bagi pengecualian. Boleh pula. Ayat yang pasal bagi bagi ghanimah ni tadi kan telah menyebut bahawa semuanya adalah terpulang kepada pengiraan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengambil kita kata apa? Mengambil inisiatif ataupun analisa pada masa tu. Patut tak patut Nabi buat macam tu? Ya. Jadi pertimbangan ini hanya pada Rasulullah SAW, hanya pada dia, dan tak ada manusia lain yang boleh buat macam tu. Di sini kalau kita belajar sirah kita nampaklah. Kalau tidak, di sini ruang-ruang untuk kita. Kenapa selama ni kena kumpul bagi 5, ya? Seperti mana contoh pedang, katalah pedang kumpul satu grup pedang, lepas tu bagi 5 tompuk, kan? 2 tompuk untuk Baitul Mal, 2 tompuk untuk bagi kepada para pejuang, dan 1 tompuk lagi adalah untuk Rasulullah SAW. Tapi kenapa kali ini tidak? Ingat, dalam ayat itu disebut berkenaan dengan segalanya terpulang kepada perkiraan Rasulullah SAW. Dan ini khususi, istimewa untuk dia. Dan banyak benda yang khususi untuk Rasulullah SAW. Kahwin sampai 9 orang dan sebagainya, kan? Itu khususi. Sedangkan bagi lelaki muslimin biasa hanya 4 orang, termasuklah Abu Bakar. Tu pun tak penuh kota. Ada orang suka bila saya sebut gitu. Abu Bakar, termasuklah Abu Bakar, kota 4 orang. Tu pun tak penuh kota. Oh, ada orang gelak. Pasal apa? Sebab ada yang tidak Abu Bakar yang penuh kota. Tak apalah, tu selingan saja, kan? Jadi itu khususi kepada Rasulullah SAW. Jadi pada hari ini Rasulullah SAW memberikan keizinan, siapa yang dapat bunuh musuh itu, maka yang ada di badan dia milik dia. Tapi lain cerita jadi pada tu, tuan-tuan. Lain cerita je. Ya? Perang Hunain ni memberi banyak pengajaran kepada kita bahawa bukan matlamat nak ambil harta rampasan tu sangat dalam peperangan ni. Tak ada, bukan sangat, ya. Okey. Ibnu Ishaq dan yang lainnya meriwayatkan daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, katanya Abu Talhah bersendirian mendapat barang rampasan ataupun digelar sebagai salb pada masa itu daripada 20 orang. 20 orang dibunuh. Yakni beliau telah membunuh 20 orang di hari perang Hunain. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah SAW ternampak Ummu Salim binti Malhan ataupun Milhan bersama suaminya Abu Talhah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Salim, jawabnya, ya saya wahai Rasulullah, sudahkah terbunuh mereka yang tewas itu seperti mana terbunuhnya mereka yang memerangi engkau? Bersamanya ada sebilah khanjar. Maka ditanya oleh suaminya Abu Talhah, apa yang awak hendak buat dengan khanjar itu wahai Ummu Salim? Jawabnya, khanjar ini
khanjar yang saya bawa ini kiranya ada sesiapa musyrikin yang hampir kepada saya, akan saya buraikan perutnya dengan khanjar itu. Jadi pada hari perang Hunain itu, Ummu Salim mendekati Rasulullah SAW menjadi bodyguard. Jadi sehingga kan Rasulullah tegur dia, ya, suami dia pun tegur juga. Nak buat apa dengan khanjar tu kan? Bukan sekadar nak ikut abang cari harta je, tak kan? Dia datang bukan nak kutip harta tu, datang nak menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Siapa dia Ummu Salim ni? Ummu Sulaim sebenarnya, bukan Ummu Salim. Ummu Sulaim ibni Milhan. Siapa dia? Cari Google. Kalau jumpa segera dapat. Boleh Google yang ni. Ummu Sulaim binti Milhan. Siapa dia? Saya tak nak beritahu. Ni homework ni, ya. Kelas work pun boleh, tak ada hal. Kemudian melintasi Rasulullah SAW di samping mayat seorang wanita yang dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Ramai orang mengerumuninya dan baginda bertanya, apa itu? Jawab mereka, seorang wanita dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada beberapa orang yang sedang bersama di sampingnya, pergi jumpa Khalid dan beritahu kepadanya bahawa Rasulullah SAW melarang membunuh anak-anak kecil, wanita, pekerja ataupun hamba. Jadi yang boleh dibunuh hanyalah siapa? Tentera sahaja. Lelaki dewasa, bukan lelaki tua pun tak boleh, yang bersenjata. Ya. Maka larilah Malik ibn Auf bersama beberapa orang pengikutnya daripada kaumnya hingga sampai ke Taif. Mereka pun berlindung dalam kubu di Taif dengan meninggalkan banyak harta benda yang menjadi rampasan kepada muslimin. Harta-harta rampasan itu disuruh hitung oleh Rasulullah SAW di Ji'ranah. Di Ji'ranah, tuan-tuan. Diserahkan urusan itu kepada Mas'ud bin Amru al-Ghifari. Dan baginda pun bertolak menuju ke Taif bersama-sama para sahabatnya. Taif pun dikepung. Orang-orang Banu Thaqif yang bertahan di dalam kubu-kubu melepaskan hujan panah ke arah muslimin. Terbunuh beberapa orang daripada mereka. Kepungan diteruskan oleh Rasulullah SAW hingga beberapa belas hari, dan ada yang mengatakan lebih daripada 20 hari. Ada yang mengatakan sampai 12 hari. Ada yang mengatakan sampai 20 hari. Dan sepanjang berada dalam kepungan selama 12 atau 20 hari itu, Nabi telah mengqasarkan solatnya sepanjang hari. Okey, ada orang jumpa hadis tu, dia pun cerita, tanya kat kita, dia kata, ni macam mana ni? Nabi qasar je solat sepanjang 12 hari tu. Macam mana ni? Jadi saya pun tanya balik, Nabi jamak sekali ke? Tak ada pula, dah qasar kan. Tu dia. Jadi kena ingat baik-baik, ya. Ini suasana peperangan, dan Nabi tak duduk diam. Nabi bergerak sepanjang berada dalam apa ni, pengepungan tu tadi tu, bergerak, tengok kubu sana, tengok kubu sini dan sebagainya. Jadi qasar adalah hak orang musafir, manakala jamak adalah hak orang bermusyaqqah. Musyaqqah sakit boleh jamak kan, sakit boleh jamak, tapi tak boleh qasar sebab dia sakit di rumah. Di hospital ustaz, hospitalnya jarak berapa dari rumahnya? Adalah 7-8 km. Tak kira juga kan. Jadi dia boleh jamak, tapi dia tak boleh qasar. Jadi Nabi SAW ni dia qasar, tapi dia tak jamak. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi dalam musafir. Okey, betul. Tapi musafirnya bagaimana? Kitanya pula musafir dari Subang Jaya balik ke Yan. Terkeluar, ya, tidak berkait hidup yang mati ni saja, terkeluar Yan dalam kepala, kan? Yan tu rumah siapa? Rumah mak kita, kan? Duduk 12 hari nak jamak qasar sepanjang, tak boleh lah, kan? Sebab kamu duduk je kat rumah tu. Ya, Nabi ni bergerak mengelilingi Taif, bayangkan, dan Taif tu lah Bukit Bukau, kan? Situ. Jadi bezanya kat situ. Kena faham situasi, jangan ambil hadis mentah terus buat hukum, kan? Kena masak dulu hadis tu, dia faham situasi dia, ya. Okey. Jadi ada yang mengatakan sampai 20 hari, ada yang mengatakan sampai 12 hari sahaja. Kemudian baginda pun bersiap sedia untuk bertolak meninggalkan Taif. Abdullah bin Amru berkata bahawa Nabi SAW memberitahu kepada para sahabatnya, kita akan berangkat dari sini insya-Allah. Lalu berkatalah sesetengah daripada mereka, apakah kita pulang tanpa menawannya? Jawab Rasulullah SAW, teruskan perang itu.
Lalu mereka pun meneruskan peperangan itu dan beberapa kalangan mereka telah menemui kemalangan luka-luka. Jadi maksudnya teruskan pertempuran, teruskan menyerang, jangan berhenti. Jangan bagi orang Taif ni bebas dan turun semula, sebab mereka dah memulakan peperangan. Maka kata Rasulullah SAW kepada mereka yang terus bersemangat nak menyerang dan telah melakukan serangan dan kemalangan pula kepada mereka, kita akan bertolak esok, kata Nabi SAW. Ya. Mereka heran dengan itu. Maka tersenyumlah Rasulullah SAW. Jadi mula-mula Nabi kata kita akan berangkat esok. Kita akan berangkat insya-Allah. Para sahabat yang sedang bersemangat ni tadi, kita nak biar mereka begitu je tanpa menawan mereka. Maka kata Nabi, okey teruskan. Teruskan, lawan-lawan tak makan juga. Bahkan kemalangan jiwa, kemalangan luka-luka pula kepada para sahabat yang bersama-sama Rasulullah ni. Maka Rasulullah berkata, kita akan bertolak esok. Jadi mereka pun heran. Tadi kata nak bertolak, sekarang kan? Lepas tiba-tiba bila tanya, nak biarkan mereka begitu saja ke? Rasul kata, lawan-lawan tak naik juga, tak dapat juga. Maka Nabi kata, esok kita bertolak. Jadi sahabat keheranan. Nabi bersenyum. Nabi tersenyum. Apa bahasanya kat situ? Apa maksud yang Nabi nak sampaikan? Ya, kita dah cuba berkali-kali. Cukup setakat ni kita buka ruang baru, cari ijtihad baru, kita cari pula penyelesaian baru. Dan Nabi ajak balik. Itulah dia. Jadi orang tengah semangat ni kadang-kadang kita jangan cukup jangan begitu, bagi jalan. Jalan tengok. Kamu dah cuba serang sebab suasana berbukit sampai sekarang pun kan. Taif itu berbukit-bukit. Kalau tak berbukit taklah jadi sejuk macam yang ada sekarang. Jadi sebab itu Nabi dah bagi jalan, tak dapat juga. Cukup. Jangan duk cuba benda yang sama. Dan kita patah balik ke belakang sekejap. Okey. Kita akan bertolak besok, kata Nabi. Manakala berangkatlah pulang Rasulullah SAW, berkata baginda kepada para sahabatnya, bermaksud kita berangkat bertaubat, beribadat kepada Tuhan dan kita bersyukur. Maksud apa? Maksudnya bila kita menyerang sesuatu dalam konteks peperangan lah, ya, ataupun kalau kita buat sesuatu tak berjaya juga, kita kena ada muhasabah. Kita kena ada muhasabah. Sebab dalam taubat tadi itu muhasabah. Taubat itu muhasabah. Nabi beristighfar 70 kali sehari semalam. Kemudian hadis yang sama diriwayatkan oleh orang yang sama, Nabi beristighfar 100 kali sehari semalam. Tuan-tuan dan puan-puan, 70 kali sehari semalam itu sebelum turunnya ayat suratul Fathu. Selepas turun suratul Fathu, Nabi gandakan istighfar baginda sehingga jadi 100 kali. Apakah maksud istighfar di situ? Adakah sekadar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim? Cukup dah satu, cukup. Capak tasbih ke sudut dinding, maka pergi buat kerja. Lepas tu esok tak cukup lagi 100 ni, ambil tasbih balik. Subhanallah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cukup 100 campak. Bukan gitu. Istighfar tak dibenandakan muhasabah, menandakan kita memikirkan apa salah silap kita dan kita minta ampun. Begitulah yang Rasulullah SAW ajar kepada kita. Jadi bila Nabi ajak turun, tinggalkan kepungan ini, maka Nabi kata apa? Kita berangkat dan kita bertaubat. Kita buat muhasabah. Kita beribadat. Kita jalankan penyucian jiwa. Jangan taubat, muhasabah tapi penyucian jiwa tidak ditingkatkan, tak ada apa-apa kat situ kan. Jadi dia kena ada tazkiyatun nafsi. Kan? Selepas muhasabah dan tahu dah di mana salah silap, tazkiyatun nafsi. Ya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kalimah tahmid lengkap, tasbih lengkap, takbir lengkap. Istighfar pun lengkap, tuan-tuan kan. Agak-agaklah kenapa yang memanglah yang Nabi yang Nabi nampak tu, Nabi dah tahu sebenarnya situasi itu, tapi ini sebagai pendidikan untuk umat baginda pada hari itu dan sampai sekarang. Apakah isunya yang menyebabkan susah sangat nak menang ke atas perang Hunain? Selain daripada ternyata orang-orang Taif ini merupakan tentera-tentera yang berani, yang keras, kan, yang keras hatinya. Itu faktor dari luar. Faktor dalam ni, apa dia sebabnya? Cuba tuan-tuan dan puan fikir. Tadi jumpa dah cari siapa Ummu Sulaim binti Milhan, jumpa.
Bukan. Bukan. Siapa dia? Ibu pada Anas. Itu Ummu Sulaim ni. Ya? Anas bin Malik. Tak, dia Malik ni apabila Nabi hijrah ke Madinah, Malik tak nak masuk Islam. Lalu dia menjauhi dan meninggal kemudiannya dan berkahwin dengan Abu Talhah. Jadi Abu Talhah ini bapa kepada Umair, adik tiri Anas lah, daripada ibu yang sama, Ummu Sulaim binti Milhan. Itu saya tak nak cari tu, saya tak nak beritahu tu, saya minta tuan-tuan puan cari. Sebab orang itu selalu kita sebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itulah maknya kan, ikut sama berperang. Jadi patutlah anaknya seumur 6 tahun dah diberi pada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ummu Sulaim, kakak dia, kenapa jadi dia rapat sangat dengan Rasulullah SAW? Ada sebab dia juga. Kakaknya bernama Ummu Haram. Ummu Haram adalah adik-beradik susuan Nabi SAW melalui Halimatus Sa'diyah, iaitu yang dia dah berkenal-kenalan dulu, ya, adik-beradik susu. Jadi Ummu Sulaim bukan. Ummu Sulaim bukan adik-beradik susuan, kakaknya. Jadi bila Ummu Haram tu sudah rapat dengan Nabi sebagai adik-beradik susuan, maka Ummu Sulaim pun mengenali Nabi lebih cepat dan lebih mendalam. Itu yang jadi menyerahkan Anas untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Itu kisahnya, kan? Ya, Ummu Sulaim antara wanita yang memeluk Islam awal. Tapi sayangnya Malik, bapa Anas, tidak menerima Islam sampailah ke akhir hayat dia. Itu dia, ya. Jadi tadi siapa nama tadi? Saya potong awal tadi tu. Yang akak sebut tadi. Sebelum saya tanya balik tentang Ummu Sulaim tu. Siapa dia dah? Allah Akbar, terlupa. Ada sebut tak? Tak ada? Tak ada, kita apa? Ya. Agak-agaknya apa sebab? Ni, yang jadi Nabi tarik balik tentera dia ni. Sebabnya ialah kerana yang baru masuk Islam ni, yang ada dalam tentera muslimin pada masa itu, fokusnya sudah lari. Bukan nak lari pun sebab mereka orang baru. Fokus mereka adalah harta. Harta. Jadi tak boleh rupa-rupanya dalam jamaah Islam ini, kalau 1000 orang semuanya ikhlas-ikhlas, ada dalam 10-20 orang yang tak ikhlas. Inilah jadinya. Maka tu yang Nabi pun suruh patah balik. Kita bertaubat, kita beribadat, kita bersyukur. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Susah nak dapat benda ni. Sebab tu Muhammad Al-Fatih, tentera dia 1 juta tentera dia, semuanya tak tinggal solat jemaah. Dan separuh daripada tentera dia adalah ahlul qiyamil lail, tuan-tuan. Mana separuh 500,000 kan. Ini kisah 1000 tahun dulu. 550 hijrah, 551 hijrah. Maknanya 900 tahun lebih dulu. Bayangkan, ya. Jadi nak capai Muhammad Al-Fatih balik, kena buat macam tu lah. Tuan-tuan, kena buat macam tu lah. Kan? Okey, ya. Inilah pengajaran-pengajaran dalam fiqh sirah yang cukup cantik, yang cukup halus sebenarnya. Jadi sebaliknya kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya, ataupun berkata dalam doa itu, wahai Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada Banu Saqif itu dan bawalah mereka, bawa turun mereka. Dalam keadaan Rasulullah memberikan amanat kepada tentera-tentera muslimin, Rasulullah juga menyebut dalam nada doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada Banu Saqif dan bawalah mereka. Saya, yakni pengarang kitab ini, berkata, Allah telah memberi petunjuk kepada Banu Saqif itu kerana tidak lama selepas itu datang utusan mereka kepada Rasulullah SAW di Madinah menyatakan untuk Islam mereka, ya. Jadi saya tangguh setakat itu dulu, iaitu masalah harta rampasan dan cara pembahagiannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk peperangan ini, ya. Jadi ada soalan? Sila. Hari ini 4, ya. Okey. 4 Oktober. 6 Oktober, kalau dibesir dulu, kami akan cuti. Cuti Sittah Oktober dipanggil. Sittah Oktober bersamaan dengan Asyarah Ramadan. Ya.
apa dia, mengenang mengenang kekalahan ni, pengambilan semula Sinai daripada Israel. Itu pun satu kupasan yang menarik juga tu, sebab 10,000 tentera sukarela Mesir yang duduk di tengah-tengah medan adalah daripada orang-orang Ikhwan Muslimin yang pada tahun 1967. Mereka ini sukarela tanpa gaji dan sebagainya. 10,000 orang dihantar oleh Ikhwan Muslimin, bagi pakaian dan juga latihan senjata lebih kurang saja, tapi mereka lah yang berani masuk ke tengah-tengah medan. Tapi akhirnya sedih setelah Sinai jatuh ke tangan Mesir dalam perang 6 Oktober dan juga 10 Ramadan, bersamaan 10 Ramadan, mereka dipenjara dan juga diseksa pula dah oleh rejim pada masa itulah Anwar Sadat tu, tuan-tuan. Nak cerita benda ni kat Mesir, sorry to say lah kan. Kat sini tiba-tiba saya teringat 6 Oktober. Sebab apa? Sebab tentera-tentera Muslim, Ikhwan Muslimin yang sukarela ni, mereka adalah ahlul qiyam dan sebagainya. Mereka pergi bukan mengharapkan gaji dan sebagainya, dan mereka lah yang berjaya menggempur Israel, hampir-hampir nak runtuh Israel. Tapi tiba-tiba ditawarkan perjanjian Camp David pula, tuan-tuan. Itu kalau kita nak kaji apa yang saya sebutkan tadi antara Hunain dengan Muhammad Al-Fatih dan zaman moden, benda tu boleh berulang sebenarnya. Tapi itulah, kalau satu jemaah itu tadi tu ada rosak, maka dia akan rosak keseluruhannya. Dia akan mengakibatkan orang lain. Sebab tu, tuan-tuan, jangan lihat benda ni sebagai suatu, kita kata apa, tak berkait dengan saya ikhlas, saya orang baik, saya masuk peperangan ke, masuk apa kerajaan ke, masuk pentadbiran organisasi ke, asalkan saya baik. Tak boleh, tuan-tuan, ya. Sebab ni sekam ni tadi ni, kan, dia api dan sekam ni tadi, dia akan terbakar juga macam-macam mana. Oleh itu, tanggungjawab kita pula untuk memastikan api ni dilenyapkan segera daripada sekam, dengan cara, macam-macam cara lah, cara dakwah ke, cara tarbiyah ke, kalau terpaksa dikeluarkanlah. Itu yang sebabnya dalam perang Hunain Nabi dengan senyum, kita balik, kata Nabi, kan, kita balik, takkan nak balik dengan mereka tak kalah ya Rasulullah, tak tawan. Tengok niat dah lagi, niat tu nak tawan, nak rampas harta rampasan. Okey, Nabi kata okey, kalau kita lawan lawan, tak boleh juga. Maka Nabi kata esok kita balik. Senyumnya Nabi, kan. Itulah guru yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Panglima yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang agung juga Nabi SAW. Segala-galanya rujukan ada kat situ. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kita dapat lihat setiap kali kita menelusuri fiqh sirah ini. Wallahu a'lam. Tak ada soalan, ya? Okey. Okey, kalau gitu insya-Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.